Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif, apa khabar? Dah sampai ke? Mailah rumah habis semua. Okay, Alhamdulillah dibuat masuk semua. 30 minit kita InsyaAllah akan mula sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Okay, terima kasih banyak bagi gift. Okey, insya-Allah terlebih dahulu kita hadiahkan Al-Fatihah kepada guru kita Ustaz Muhammad Nizam Haifan Manjari, naik kepada Saudara Syazuliyah, Saudara Ja'fariyah, Saudara Idrisiyah, Saudara Badawiyah, naik kepada Saudara Abu Salam Washish, dan bersama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Okey, apa khabar anda semua? Selamat datang Asyikin Ramli. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Abiatul. Okey, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Cepat sharekan live. Sebab malam ni kita ada live khas, live khusus ataupun live terkejut tiba-tiba. Tapi sebenarnya ia adalah sambungan daripada 30 minit menghayati qasidah yang telah kita buat sebelum ni. Okey, adakah anda semua ingat lagi? Kalau anda semua masih ingat, cuba komen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Kepada anda yang pernah mengikuti 30 minit menghayati qasidah sebelum ni, boleh komen yang terakhir sekali Ustaz syarah qasidah apa dengan rangkap berapa. Boleh komen. Siapa yang pernah ikuti live sebelum ni, live 30 minit menghayati qasidah, boleh komen last kali Ustaz baca qasidah apa dan juga rangkap yang mana. Admin dah check, tapi saja nak tengok ada semua yang follow Ustaz ni. Syama'il Muhammadiyah kan. Betul Adawiyah, betul. Betul Syama'il Muhammadiyah, tapi rangkap yang mana? Siapa ingat rangkap yang satu Ustaz lah kali Ustaz baca. Sambil-sambil tu saya cuba mainkan audio. Lagi boleh komen. Dengar tak audio tu dalam live? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi. As-salatu ala nabi والسلام على الرسول الشافع الأبطح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على. Betul dah tadi qasidah Syama'il Muhammadiyah yang terakhir, tetapi suara bias slow. Okey, maksudnya lagu tu terlalu kuat. Okey, terima kasih komen anda. Okey, suara slow kita naikkan. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum. Selamat malam Ustaz Nizam dan semua keluarga di Selawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, langkap helaian bulu tetap terus wujud rasanya. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar Abang Boy? Abang Boy, jom tolong viralkan live ni. Sebab sebentar lagi kita akan bersama dengan Ustaz Nizam Manjari, insya-Allah. Okey, tapi tak mau sebentar lagi lah. Kita tak mau lengahkan masa lagi lah. Sebab Ustaz pun dah ada sebelah saya lagi dah. Jadi tanpa lengahkan masa, jom kita bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Nizam Ma'rifat Al-Banjari. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu Ustaz, yang saya minta maaf Ustaz. Mak satu, nanti sorry satu lagi Ustaz. Tak ada nak buat pasal, insya-Allah. Okey. Terima kasih bagi topi. Ustaz masuk dapat topi. Semua dulu Ustaz.
Okay, okay Ustaz, insyaAllah malam ni Ustaz kita akan teruskan lagi dengan rancangan 30 minit menghayati qasidah yang telah lama kita terberhenti selepas ada banyak kita punya majlis, kita punya program, kita punya persediaan. Sebenarnya kita bukan berhenti daripada majlis menghayati qasidah 30 minit, berubah menjadi menghayati qasidah pada setiap masa. Nak abang kata banyak yang masa kita pergi sana sini untuk berqasidah dan mensyarahkan qasidah muji Nabi SAW. Cuma untuk nak continue episod ni, kerana kita kekangan khidmat kita di Dewan Selawat dan jemputan dan kehadiran guru tercinta antaranya Syekh Ashraf Hamid Hassanin dan banyak lagi, maka kerana itu kita tangguhkan. Jadi saat ini kita ada kelapangan balik, insya-Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Sesungguhnya taufik daripada Allah itu sahaja yang menjadikan seorang hamba itu dapat meneruskan dan istiqamah pada satu perkara yang baik. Okey, insya-Allah. Jadi Ustaz, malam ni kita akan teruskan dengan rangkap yang mana Ustaz? Ustaz akan ada ulang balik ke ataupun Ustaz akan teruskan dengan rangkap yang seterusnya? Okey, baik. Kalau tak silap Ustaz, macam Rabi'atul cakap lah, kan? Iaitu Allahumma salli nanti Ustaz tak boleh tengok tapi nak kena angkat ni. Jadi kalau tak silap Ustaz, bahawasanya kita baru selepas pada mensyarahkan begitu panjangnya tentang bagaimana mengenali rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Kita kening sikit ya semua. Okey. Jadi kita akan sambung selepas daripada rangkap tersebut, iaitu helaian bulunya tetapkan terus sujud, hanya belasan uban memikirkan surah Hud, umpama pedang jago hidung baginda mancung, dipandang dari jauh kening seakan bersambung. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad an-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kepada semua yang terus menerus mengikuti perkembangan ataupun mengikuti daripada alunan qasidah yang telah Allah Taala anugerahkan ilhamnya buat diri Al-Faqir Ustaz Muhammad Nizam Ma'arifin. Jadi kita akan sambung lagi bismillah. Lebih dahulu saya nak jawab salam terlebih dahulu kepada semua yang beri salam dengan lafaz Assalamualaikum. Tadi saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya-Allah saya disibukkan dengan pemberian kurniaan hadiah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kau anugerahkanlah bagi sekalian mereka yang telah menginfakkan walau bentuk apa jua cara sekalipun, ya Allah, dengan ganjaran yang mengiringi berlipat ganda dari sisimu, ya Allah. Baiklah. Terima kasih Boy Pride dan AB24. Siapa lagi yang bagi mikrofon tadi tak tahu. Okey, baik. Boleh Ustaz sambung Okey, ya semua. Selepas pada kita kenal rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum tu Ustaz nak tahu suara Ustaz ni clear kan ni? Suara Ustaz okey ke? Kalau suara okey, hantar mikrofon sikit. Hantar mikrofon. Tanda suara clear. Saya tengok. Kalau ada suara hantar pun kira okey. S Nur Aini berkata okey. Okey je lah. Dah, terima kasih hantar mikrofon. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sahbihi sayyidina Muhammad. Ustaz nak tanya, berapa orang daripada yang duduk sedang dengar live ini yang pernah dengar qasidah Syama'il Muhammadiyah ni, yang menangis di saat dia dengar tu seakan-akan macam Allah kata indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada setiap bait syair tu ketika dengar, tak kira lah suara siapa pun, kadang-kadang saya dengar suara budak tau. Budak kecil-kecil dah baca kan. Dia baca rindunya daku kepada Umi Madinah. Jadi ramai tulis saya ustaz saya. Oh begitu ramai sekali. Jadi
qasidah ni, setuju tak kalau Ustaz kata qasidah ni adalah yang kita rasa bahawasanya Nabi SAW dekat dengan kita, dan kita rasakan bahawasanya seakan-akan Rasulullah SAW itu begitu kaca dan tampan dan yang begitu paling sempurna lah. Nasib baik topi kat semua. Semua kena kat kening. Kalau rambut topi kena kat kening. Jadi sentiasa dekat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang pendengar dan juga yang menyaksikan saat ini, kita ni bila kita dengar tambahan daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bertambah cinta. Kan? Jadi waktu kita tengah merindu tu, seakan-akan macam kita kena satu daripada satu kurniaan Allah. Inni ruziqtu hubbaha. Nabi SAW pernah sebut tau. Mereka dua ni tinggal duduk lawan ke Boy pada Okey, baik. Terima kasih Ana Boy dengan Wan. Jadi kata Nabi SAW ketika mana, Ustaz kena set masa sebab rancangan ni 30 minit ni. Okey. Kata Rasulullah SAW bila orang tanya tentang Sayyidah Khadijah, kata Nabi SAW, inni ruziqtu hubbaha. Maksudnya saya ni diberi rezeki oleh Allah untuk mencintainya. Jadi mencintai seorang itu adalah satu rezeki. Ni kita tak tahu ni. Wan perai kata apa sajalah bagi gift. Allah Ta'ala balas balik berbentuk rezeki cinta dan juga rindu. Boleh jadi. Jadi rezeki ini mencintai, kata Nabi SAW. Bagaimana dengan rindu pula ya semua. Jadi kalau merindui Nabi SAW ni adalah satu rezeki yang tak tergambar lah macam mana. Sebab kalau tak merindu rasa macam mana? Tak merindu ni rasa hati perit tu. Sebab tu Ustaz selalu sebut kata, azab yang paling kuat, hijab yang paling dahsyat, hati jauh teramat dari rindu Nabi Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Jadi cuba bayangkan kalau cinta itu pun sudah dikira sebagai satu rezeki, rindu tu lagi atas lah. Jadi sekarang bila kita dengar tentang syama'il Nabi SAW, ini adalah satu wasilah yang boleh menambah rindu. Ibarat macam kalaulah seorang dalam cinta, dia sampai surat cinta, dia tulis dan tak sabar nak buka tengok surat cinta apa dia tulis. Lepas tu bila dia tengok pula pantun yang terakhir, selalu pantun orang cinta je nak pecah kaca, pecah gelas, lepas baca hadap balas kan, gitu kan. Jadi macam tu lah bila ustaz kata ustaz pula apa dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita dengar qasidah kita balas kepada Nabi SAW rindu, iaitu dengan berselawat pada Nabi SAW. Jadi sekarang mailah kita masuk pada rangkap tu, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Angkat mana dah? Helaian bulunya. Oh, mulai pada itu. Ketika berjalan condongnya ke hadapan, kita dah ni dah betul ya? Confirm Okey, helaian bulunya dulu. Helaian bulunya tetapkan terus wujud. Cuba bayangkan kalau hari itu kita dah bagi tahu cara kita nak kenal tentang helaian bulu Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang ada kawasan yang berbulu, ada kawasan yang tak berbulu. Antara hebatnya Allah Ta'ala tunjukkan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, siapa yang baru tahu malam ni, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada bulu pada ketiak. Ada siapa? Buih wampar ni sakan sungguh 331 tut. Terima kasih. Jazakumullah anna khairal jaza. Jadi kalaulah kita nak tahu, antaranya adalah ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbulu. Kalau bulu betul kaki pula, kalau betul-betul kan, selalu kan sahabat kisahkan bahawasanya bulu kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tersusun rapi sangat. Ibarat macam mana Ustaz abang kat semua, kalau semua pernah tengok macam kaki lebah kan. Lebah dia punya bulu tu dia warna ke arah macam perang-perang sikit kan. Lepas tu bila kena ayak tu dia macam tak melekat kat bulu. Ibarat kalau kena ayak ni, oleh kerana bulu yang begitu tersusun rapi elok, maka ayak tu akan turun ke bawah
menari-nari di antara helaian bulu demi helaian bagaikan permata. Itulah indahnya daripada bulu kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang kalau tengok bulu kaki orang kan, kita tengok bulu kaki maaf saya cakap nah. Ya, kadang-kadang bulu kaki orang tu dia main ikut tu, dia ikut nu, dia ikut ni. Kadang-kadang sampai kita kata, tak sikat ke? Takkanlah nak sikat bulu kaki pula tu. Ustaz depa dua ni duk berlawan dah ni, buat peran kau. Nak luku kepala dah Ustaz. Jadi ya Allah, Ustaz tak tahu nak balas apa kat hangpa lagi. No, Ismi pun lawan dengan depa tu. Jazakumullah khairul jazak. Baiklah. Jadi sambung ya semua. Helaian bulunya tetapkan tersujud. Jadi seterusnya, bulu yang ada pada Nabi SAW, kepala, lepas tu janggut yang Ustaz sebut, membasahi air mata janggutnya yang mulia, bagai permata jatuh ke riba, menggeletar tubuh yang sasa. Jadi janggut Nabi SAW lebat. Lepas tu betul misai Nabi SAW juga yang tersusun rapi elok. Kalau kita tengok macam Farhan tu pun Masya Allah tengok. Pak An tu pun dah nampak macam tersusun elok kan bulu dia kan. Tengok ya semua jarang-jarang kan. Ada kuasa ada baja, ada tak ada baja kan. Tapi Nabi SAW tersusun elok. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Sebenarnya bulu yang ada adalah, kalau yang semua tengok, bulu dada Nabi SAW sini ni kosong. Maksudnya di sini tak ada bulu. Sehingga kan di pada puting kawasan untuk bagi dada orang lelaki ni, selalunya kita ada bulu. Betul ni. Tapi Nabi SAW tak ada bulu. Nabi SAW bermula daripada bawah pusat ke bawah tu. Jadi barulah ada bulu kan. Jadi adapun yang ni bersih, bila bersih ni, sebab itulah sahabat yang pernah sampai tahap kalau boleh nak pegang peluk bagi belaga perut dengan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana bersih. Kalau kita ni, kalau Nabi Allah Musa, kalau siapa tahu daripada kaum nampak seakan-akan macam kaum Bani suku Syanu'ah, disebutkan dalam kitab bahawasanya bulu Nabi Allah Musa tu cukup lebat. Kalau sehingga kan kalau pakai dolai baju pun bulu boleh terkeluar celah baju ni. Banyak bulu kan. Jadi ada orang jenis tak suka jenis-jenis bulu banyak-banyak ni kan. Macam Ustaz kalau semayang sebelah orang yang tangan berbulu kan. Ustaz pergi waktu dia sami Allah bidah, turun tangan tu belakang tangan dia. Alamak. Asal jatuhlah lebih kurang kan. Tapi bulu Nabi SAW cukup indah. Baiklah. Jadi apa maksud ni yang saya sebutkan? Helaian bulunya tetapkan terus sujud. Maksudnya sampai sekarang akan terus ada rambut Nabi SAW ke, misai, janggut ke. Okey, Ustaz bagi contoh. Yang ada dia boleh tanya celah ni pula. Nama apa tanya? Assalamualaikum Ustaz Nizam. Mana boleh dapat sarung sugi? Sekali dengan menyangkut dia. Ini kena beli kat Dewan Selawat. Okey. Nanti dapatkan di dalam Dewan Selawat punya beg kuning kan. Okey, baik. Tak apa, Ustaz sambung. Maka kita terus lagi pada tu ada orang tolong jawab dah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Maka bulu baginda sallallahu alaihi wasallam tadi yang ada contoh janggut ada sampai sekarang di mana? Iaitu ada di Masjid Sayyidi Imam Ahmad Al-Badawi. Tak berbayang. Oh, clear, cantik. Lepas tu yang kedua, rambut Nabi SAW di mana? Antara tempat yang ada adalah di Maqam Sayyidina Hussein di Mesir. Sebelah tu ada bilik penyimpanan khusus yang payah dibuka lah, melainkan orang diplomat lah. Jadi dalam tu ada. Kita masuk tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana rambut baginda SAW disuluh macam tu, tidak ada bayang. Itulah imam-imam di Masjid Sayyidina Hussein duk. Okey, jelas lagi? Rasa-rasa semua dah jelas bab tu. Okey, helaian bulunya tetapkan terus sujud, hanya belasan uban memikirkan surah Hud. Yang ni ya semua dalam hadis Syama'il Muhammadiyah cerita, iaitu para sahabat ini terlalu teliti pada perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Macam contohlah kalau Ustaz tanya orang dalam ni kan, sepanjang kenal Ustaz Nizam ni kan, Ustaz Nizam ada berapa biji mata? Yang tu simple. Ada orang tak kenal pun boleh jawab. Ustaz Nizam ada 2 biji mata Ustaz. Contoh kita. Ya Allah, mereka dua ni dia buat apa orang perangan boyfriend. Aduh. Ya Allah, ya Rabbu ya Karim. Cuba bayang kalau macam ni kan, tekan sekali. Oh, Ustaz tahu. Selalu kalau orang tekan sambil selawat, tekan like kan. Cuba bayang mereka sambil bagi gigih, mereka selawat pada Nabi SAW. Kalau katalah ni tadi dah berapa dah? Ni 600 contoh, one perai. 600 kalau kali 10 dan 6,000. Kalau selawat pada Nabi SAW 600 kali, 6,000 kali dah bersolat pada Nabi SAW. Contoh gitu kan. Walaupun Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi sayyidina Muhammad. Ustaz rasa mereka biar anak mereka main telefon ni. Nah, wan dan boy tengah gaduh tu berkata, jangan ganggu nanti makin teruk. Aduh ya Allah ya Tuhanku. Okeylah, baiklah. Saat lagi bila dah habis dah Ustaz. Itu kan. Maka kalau tanya Ustaz Nizam punya berapa biji mata, simple lah jawapan. Tapi kalau tanya hari ni orang yang selalu duk tengok dekat-dekat kan, tengok Ustaz Nizam tu ada latik lalat tak? Contoh itu kan. Kami tak pernah perasan lah. Maksudnya ada orang yang tak perhati sungguh lah. Contoh Ustaz Nizam tu ada lesung pipik tak? Memang tak ada lah kan. Jadi banyak benda yang kita tak tahu tentang orang yang kita sayang. Tapi ajaibnya cinta para sahabat dengan Rasulullah SAW ni ya semua. Sampaikan ke tahap aduh ya Allah Tuhanku, daripada dua ni memang nak kena. Allahumma salli ala ya Allah, kau bagi ya Allah ganjaran yang berlipat ganda bagi semua ya Allah, bagi semua ya Allah. Baik. Jadi sahabat ni tengok Nabi SAW ni awet muda. Awet muda. Maksudnya walaupun baginda dah cecah usia 40 ke atas. Okay, cuba tengok ni ustaz lah ni dekat 40 lah. Nak cari uban lah. Tahu? Ya semua nampak ada berapa uban? Nampak ada uban? Berapa uban agak? Ada ikan belakang. Tak terbilang lah kan. Banyak kan. Selalunya orang tanya, Ustaz pasal apa? Ustaz beruban. Ui, penimpala lah dengan anak-anak. Contoh itu kan. Lalu orang beruban ni sebab kerana penimpala stres lah dia kata gitu kan. Kurang lebih kompleks, stres dan sebagainya. Bila Rasulullah SAW tak beruban, awet muda, walaupun cecah usia sampai dekat hampir 60, sahabat ajaib. Mana adanya? Cuba bayang Ustaz sebut dalam satu qasidah sebut. Sidna Zaid al-Ansari kisahmu disebut Allah 100 umurnya tidak berkedut Allah tiada sehelai pun uban di janggut berkat sentuhan Nabi yang demah lembut Allahumma salli ala al-Mustafa Allah Habibna Muhammad alaihi salam. Tu ada orang bagi tahu dah. Qasidah tu tajuk berkat sentuhan Nabi yang SAW ataupun sentuhanmu yang berkat. Okey, mai semua masuk muka sikit. Sayyidina Zaid al-Ansari ni Nabi SAW ni satu ketika pegang macam ni. Pegang janggut macam tu lah. Bila pegang mula Nabi SAW sapu muka itu. Sapu-sapu, pegang janggut. Nabi SAW kata, Allahumma barik fi wajhihi. Ya Allah, kau berkatilah pada wajahnya, ya Allah. Okey? Baik. Hanya bila Nabi SAW buat gitu, Sayyidina Zaid al-Ansari ni umurnya mencecah 100 tahun. 100 tahun lebih. Orang terkejut bagaimana muka dia tak berkedut. Satu dah. Lepas tu, janggut punya pula
tidak ada uban. Hitam semua. Orang lain dah kena berhinai dah kan. Jatuh kan? Allah. Mereka pun bertanya. Kata Sayyidina Zaid al-Ansari, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah sapu kepada wajahku. Lalu membacakan dengan doa keberkatan dan baginda menggenggam janggutku. Jadi kalaulah Sayyidina Zaid al-Ansari sendiri jadi awet muda bekat sentuhan tangan Nabi SAW, macam mana dengan Nabi SAW sendiri? Jauh lebih berkat. Okey, saudara, kawan-kawan ustaz semua dalam ni, kita faham kata bahawasanya sahabat Nabi semua berkat. Jadi Nabi SAW tu jauh lebih berkat. Macam mana? Waktu ketika mana Nabi SAW nak wafatnya semua, waktu Nabi SAW nak wafat, waktu tu kan dia baginda SAW sedang menghadapi sakarat. Sakarat. Panggil sakarat ni kemabukan yang kepada ketika nak mati tu. Kerana begitu pedih. Jadi saat itu, untuk nak meringankan, maka Ummuna Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha bawakan satu bekah daya. Kan? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, ni untuk nak ringankan sakarat tu, kena sunnah dia, kena ambil ayak, sapu muka orang yang sedang dalam keadaan sakarat tu. Tu sunnah. Ingat kalau ustaz jadi macam tu, nanti hampa kena buat macam tu. Tiba-tiba kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, boleh sahaja saya yang menyapu, celup dengan tangan untuk sapu wajah Nabi SAW. Tapi oleh kerana dek saya tahu tangan baginda SAW itu yang lebih berkat pada telapak tanganku, jadi dipegangkan tangan baginda yang lemah gemalai waktu tu, lembut, masuk ke dalam bekah dan dibawa untuk sapu muka Nabi SAW sendiri. Tangan Nabi yang dipegang oleh Ummuna Sayyidah Aisyah untuk disapukan pada wajah Nabi SAW. Ni hebatnya adab pada Sayyidah Aisyah apabila tahu kata bahawasanya yang paling berkat itu adalah tangan Nabi SAW sendiri. Kan? Okey. Bayang no, macam mana lembut tangan Nabi SAW kalau masuk bak tangan ni. Anda boleh tahu cerita nanti bagaimana sahabat kata saya tidak pernah bersalaman dengan sesiapa pun yang lebih lembut tangannya daripada Nabi SAW. Wa ma masasu dibajan ataupun hariran, dan saya tidak pernah salam selembut itu, yang lebih lembut daripada sutera. Kan? Oh, lebih lembut pada kapas tangan Nabi SAW. Ni kalau salam tangan ustaz ni dah rasa kerah. Sebab apa? Sebab ustaz dah pun tadi buat pasang tie dan sebagainya, mesti rasa. Tapi Rasulullah SAW peganglah cangkui pun. Walaupun Nabi SAW buat kerja yang kasar-kasar, tetap tangan baginda SAW lembut. Sebab tu kita nak bersalam dengan Nabi SAW. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat. Oh. Okey. Semua tu. Ada iklan sana. Okey, baik. Jadi nak bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ada sebut dalam satu qasidah baru, iaitu istighfar perindu. Dalam tu Ustaz kata, tangan menyentuh bukan miliknya, meletak sesuatu bukan tempatnya. Masihkah mampu bersalam Sayyiduna yang terlebih lembut dari sutera, Habibi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah, innal musi'ina qad ja'uk lizambi yastaghfirun Allah. Dah tentulah kalau boleh nak sangat bersalam dengan Nabi SAW. Sebab tu cuba bayang macam mana Sayyidi Imam Ahmad Al-Rifai sebutkan betul-betul minta Nabi SAW hulurkan tangan. Dan perkara itu karamah yang berlaku pada Sidi Imam Ahmad Rifai dan mukjizah bagi Nabi SAW. Ketika Sidi Imam Ahmad Rifai ziarah, tiba-tiba beliau sebut, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi dawlatul ashbahi qad hadarat
famdud yaminaka kai tahla biha syafati. Jadi bila Imam Ahmad Rifai kata saya datang jauh ni, daripada jauh saya datang ziarahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya sering hantar roh saja datang ziarah malam-malam ke dengan mimpi dan sebagainya. Jadi saat ini badan telah datang sendiri ya Rasulullah SAW. Bagilah habuan untuk badan ini dapat bersalaman denganmu, dapat kucuk. Oh, saat itu keluarlah tangan Nabi SAW bersalaman dengan Sayyidina Imam Ahmad Rifai. Yang tangan itu terlalu lembut dan bercahaya, berseri dan juga sebagainya. Kita tahu telapak tangan Nabi Allah Musa bercahaya agak-agak macam mana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bercita-citakan kau boleh nak salam ataupun nak bersentuhan dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bacalah selawat adrikni, selawat iaitu gapailah tanganku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu kita baca, tengok baru habis tarik angkap tu tadi, turun hujan dengan lebatnya di Dewan Selawat. Alhamdulillah. Anda boleh dengar bunyi hujan. As-salatu wassalamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah khuz bi yadi anta wasilati qallat hilati adrikni. Ustaz ni bila Ustaz duk buat kerja, Ustaz duk pasang simen, Ustaz tak buat live, Ustaz pasang tie apa semua bagainya, tangan Ustaz luka, lepas tu kecut, lepas tu macam-macam kena simen ni. Antara benda yang Ustaz inginkan, kata ya Rasulullah SAW, tangan ini penat membina Dewan Selawat. Moga Tuan sudilah salam tangan ini. Tangan ini banyak luka dalam bina Dewan Selawat. Moga dapat menyentuh telapak tangan Tuan yang begitu lembut. Macam itulah lebih kurang. Allah. Baik. Jadi seterusnya adalah helaian bulunya tetap bersujud, hanya belasan uban memikirkan surah Hud. Jadi sahabat tadi ya semua, dia perhati dengan rapat. Dia selalu tengok Nabi SAW awet muda tak naik uban. Dan bila ada naik uban, mereka kira. Nah, abang kata mereka terlalu perhatikan Nabi SAW. Baru ni kan kita baca kitab Lawaqih Anwar kan. Ingat tak? Berapa ramai sahabat suka berebut duduk belah kanan. Dalam saf solat, mereka akan berebut duduk saf kanan. Kenapa? Sebab supaya apabila Nabi SAW jadi imam, baginda akan bagi salam belah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dia boleh tengok wajah Nabi SAW. Sebab selalunya orang bagi salam belah kanan ni penuh. Belah kiri ni sikitnya. Dia jarang bagi sampai macam kanan tu tadi. Kan? Jadi sebab tu berebut. Jadi sahabat ni sampai ke dalam solat tu pun, kira maksudnya pada penghujung, ain bagi kekhusyukan dan juga halawah di dalam solat itu sendiri adalah dengan mereka tadi solat di belakang Nabi SAW. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ardah, indah sekali azan dan qamat bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu sebut aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, tengok muka Nabi yang salah. Berbeza kan? Kalau kita azan ni, kita tengok mic itu ataupun pejam mata, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bayang Sayyidina Bilal ni, tengok asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah indah, no? Tinggal lagi berapa minit? Allah, tinggal lagi 7 minit saja lagi. Sikit lagi. Ustaz pi lagi 2 minit, lagi 5 minit Ustaz buka peluang untuk membacakan komen dan sebagainya. Jadi, Ustaz, bila main topi kena angkat kening. Baik, terima kasih banyak. Maka memikirkan surah Hud, bila Nabi SAW beruban, sahabat pun mengemukakan komentar, ya Rasulullah SAW qad syibta, sesungguhnya Tuhan telah pun beruban. Jadi maka saat itu Nabi SAW pun bila tengok Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun pernah tanya, Sayyidina Anas bin Malik yang rapat semua tanya, ni semua yang rapat-rapat perhati. Akhirnya Tuhan beruban ya, macam tu kan. Jadi Nabi SAW bagi tahu reason kenapa baginda SAW beruban.
syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Kata Nabi SAW, yang menjadikan saya beruban ni adalah kerana surah Hud. Surah Hud ini cerita berkenaan tentang, kata ulama, iaitu cerita tentang difokuskan berkenaan bagaimana perihal akhirat kelak. Nabi SAW fikir apa umat lah maksudnya. Maka wa akhwatuha, yang segagan ataupun yang sama dengan surah Hud ni, surah Al-Mursalat, surah Al-Waqi'ah, surah An-Naba, surah Al-Qiyamah, semua yang cerita bab hari kiamat. Jadi maksudnya hari ni cuba tanya yang dalam ni semua kawan-kawan ustaz semua yang ada dalam ni, kita beruban dah Zaifah. Ya uban. Mungkin kita fikir esok kita nak makan apa? Lauk ada lagi. Macam tu kan contoh kan. Nak cekau duit tang mana, nak buat korban, nak pergi haji, nak menabung, nak ambil duit lebih tang mana, contoh itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban kerana memikirkan tentang perihal hari kiamat. Macam mana nak tolong umat dan sebagainya. Jadi sampai ini saja dulu. Sebab esok semua insya-Allah esok malam kalau Allah izin kita akan teruskan yang mana kita akan masuk cerita tentang hidung Nabi yang salam. Cukuplah malam ni kalau orang-orang yang Allah Ta'ala nak bagi terbuka pintu hati dia dapat mimpi Nabi SAW itu melihat uban yang ada pada Rasulullah SAW insya-Allah. Jadi kenapa Nabi SAW beruban? Kerana memikirkan tentang umat, iaitu perihal hari kiamat kelak. Yang menjadikan beruban itu adalah surah Hud dan juga saudara-saudara pada surah Hud. Itulah sedikit pada syarahan dua angkab ataupun daripada qasidah Syama'il Muhammadiyah. Kita tarik balik insya-Allah. Rambutnya ikan mayang tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Sama-sama. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Helaian bulunya tetap kan terus wujud, hanya belasan uban memikirkan surah Hud. Umpama pedang jago, hidung baginda mancung, dipandang dari jauh, kening seakan bersambung. Okey, baiklah. Mood kata sambung episod 28. Ustaz pun dah tak tahu dah episod yang keberapa ni. Terima kasih Wan Perai. Sedang mencukupkan 1000 lagi nampaknya dengan selawat. Ya subhanallah. Ada orang kata tak dapat nak bagi gift Ustaz. Cukup dengan like. Alhamdulillah. Ada pahala kita di dalam pahala orang. Mungkin dalam 239 yang sedang masuk saat ini adalah orang-orang yang kita buat like sehingga kan mereka boleh tengok kan. Okey, baik. Alhamdulillah, jadi terima kasih banyak. 5 minit yang terakhir Ustaz cuma nak baca komen-komennya ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu doa Ustaz. Ya Allah ya Tuhanku, selawat salamlah kepada junjungan mulia besar Nabi Muhammad SAW yang memiliki belasan uban, tidak melebihi lebih pada 20 ya Allah. Selawat salam kepada baginda memiliki bulu yang begitu halus dan bulu yang begitu bercahaya ya Allah. Ya Allah, selawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai kepada umat dan banyak memikirkan tentang perihal umat dunia dan lebih-lebih lagi pada akhirat mereka ya Allah. Okey, baik. Jadi komen yang pertama saya akan baca. Okey, Waya kata, doakan kami tengah imtihan Azhar. Imtihan Azhar, insya-Allah. Ya Allah, berikanlah kepada mereka-mereka yang sedang menduduki peperiksaan sama ada di Azhar atau pejuang peperiksaan, ya Allah, kecemerlangan dunia dan juga akhirat, ya Allah. Bukan hanya sekadar menghafal untuk mereka semata-mata untuk lulus dalam peperiksaan, bahkan menghafal
dan juga beramal dengan ilmu yang dipelajari dan menyampaikan ianya ya Allah. Okey. Ustaz, saya dengan kawan di Johor dan Terengganu rindu dia orang selawat. Alhamdulillah, terima kasih banyak nah. Iza ada syari Ustaz, doakan kami diberkati serta dirahmati Allah di dunia maupun akhirat kelak semua sekali. Allahumma barik lana ya Allah waj'alna minal mubarikina aynama kunna wa anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, jadikanlah seluruh kami orang yang diberkati ya Allah di mana jua kami berada, dan jadikanlah ke mana jua kami pergi, tempat yang telah kami sampai itu adalah tempat yang diberkahi oleh-Mu ya Allah, dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh keberkatan. Wan pernah kata apa? Ustaz, doakan Ustaz dapat jalan kaki kami di Madinah. Ya Allah, dengan keberkatan gift-gift yang telah berlumba-lumba dalam abah Rasul, Wan Perai dan juga seorang siapa dia? Boy, ya Allah. Sampaikanlah mereka berdua dan juga seluruh semuanya ya Allah ke tanah suci Madinatul Munawwarah dan Makkatul Mukarramah. Setelah bertahun hanya mengirimkan salam pada orang yang pergi ke tanah haram, mudah-mudahan kami semua dapat sampai sendiri memberi salam di depan maqam baginda Nabi Khairul Anam sallallahu alaihi wasallam. Okey. Masa dah habis. 2 komen lagi nah. 2 komen saja lagi insya-Allah, masa dah habis. Allah. Tak ada baca dia laju sangat. Ni. Mohon ijazah selawat azimiyah. Okey. Bagi yang mohon ijazah bagi selawat, sebenarnya selawat ini tanpa ijazah pun kalian boleh amalkan. Tapi berkat, moga diangkatkan darjat lagi dengan mengambil ijazah. Maka yang sudah ambil diperbaharui, dan yang belum ambil, moga dapat satu perkara yang baru, ijazah yang berkat, iaitu selawat azimiyah, berhubung daripada guru ustaznya iaitu Syekh Ashraf Hamid Hassanain, turih ke Syekh Abdul Ghani, naik kepada Syekh Saleh Ja'fari, sampailah kepada turihnya di atas sampai pada Syekh Ahmad Idris mengasas selawat tersebut, dan juga mulai sanad daripada Syekh Ramadan dan naik kepada Syekh Saleh Ja'fari, sampailah kepada Sayyidi Imam Syekh Ahmad Idris selawat azimiyah. Moga dengan ini Ustaz ijazahkan untuk kalian amalkan ajastukum, maka sebut qabilna, kami terima masuk qabilna tu nah. Okey. Yang terakhir. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ku ingin menatapmu di syurga. Okey. Baik, aku ingin menatapmu di syurga. Dalam qasidah, ya Nabi, dirimu kekasih Allah pemberi syafaat di hari kiamat. Ya Rabbi, bangkitkan kami bersama, kurniakan syafaatul uzma. Okey, last kali nak request manusia agung mengaku kerdil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat lagi dia semua akan playkan insya-Allah. Terima kasih banyak bagi semua yang telah ikuti live di saat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Jangan melayan kepada orang-orang yang taib dan sebagainya. Cukuplah dengan malaikat raqib dan atid ada, akan catat. Kalau perkataan tu baik elok, malaikat akan tulis elok. Kalau buruk, malaikat pasti akan catat. Jadi kita jangan melayan. Kita dirapatkan soft saja. Bila kita dapat rasakan soft, insya-Allah iblis syaitan tak akan masuk. Apa jua yang ni. Sebab tu dalam Rasulullah SAW sibuk dengan apa? Dengan kecintaan. Yang tu saja kan. Sebab percayalah, kalau dia pun ada hidayah Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia takkan tulis macam tu. Dia akan rasa malu dengan apa yang dia tulis dan juga sebagainya. Jadi biarkan dosa-dosa melayan. Banyak lagi komen-komen yang baik, baca yang tu saja insya-Allah nah. Jadi moga Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita semua insya-Allah. Okey. Jadi jangan, kalau kita terbaca satu tu dan kita layan, dia ibarat macam kita buka pintu tau. Sebab Nabi SAW ketika baginda SAW naik Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW Ifrit panggil tau.
Ifrit panggil, dunia panggil, Suran Yahudi panggil, Nasrani panggil, Majusi panggil. Panggil perkataan kata, ya Muhammad, anzilni as'aluka. Perkataan mereka sebut adalah, wahai Muhammad, tengok saat kami nak tanya soalannya. Itu belum komen yang bukan-bukan. Hanya kata nak tanya soalan tu pun Nabi SAW tak layan dah. Kerana itu cara jalanan Nabi SAW. Isra' Mi'raj, jalan terus. Sebab kita kena sibuk dengan Ar-Rahman Allah dan sibuk dengan Habibur Rahman Nabi SAW. Maka biarkanlah orang yang nak memusuhi ataupun nak anggap kita musuh itu, yang menguruskan mereka ialah Ar-Rahman dan juga Habibur Rahman. Jadi ramai orang kadang-kadang yang pada permulaan dia macam tu, akhirnya mendapat hidayah dan dia tak cakap benda-benda yang bukan-bukan. Okey? Tak apa, jadi jangan layan, insya-Allah. Okey, baik. Assalamualaikum Ustaz. Sebelah Ustaz nama saya Pak. Ini nama Yasma. Okey, Ustaz nak tinggal dekat dia ni, insya-Allah. Ustaz nak tinggal pada dia, insya-Allah. Moga kita semua diberkati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Dengarkan manusia agung mengaku kerdil. Jazallahu ana sayyidina Muhammad dan ma huwa ahluh. Maaf kalau kekurangan pada Ustaz, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi. Bagai purnama di bukan hitam, berkata benar atau berdiam. Bagai purnama di bukan hitam, berkata benar atau berdiam. Tekun tahajud di waktu malam, dikaulah Nabi pembawa salam. Membaca Al-Quran dengan tertil, tuturnya fasih, jami' dan fasil. Manusia agung mengaku kerdil, dikaulah Nabi dan sangat adil. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabb ya Rabb ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Allah. كحضنا ومننا على هو المولى مكة الحرام. كحضنا ومننا على هو المولى مكة الحرام. حجر الأسود juga multazam, dikaulah rahmat seluruh alam. Aduhai Nabi tidak berbayang, tepat memanah, bijak berperang, mengambil berat bagi yang kurang. Hati rindumu menjadi tenang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabb ya Rabb ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Cintakan Nabi ainul wusul, beroleh ridha mendapat qabul. Cintakan Nabi ainul wusul, beroleh ridha mendapat qabul.
pipinya akan tersedap, sifat malunya tidak tergambar, bagai perawan di balik kamar. Apa dibenci akan dihindar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabb ya Rabb ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Bagindalah sebaik penjamin, dari kecil bergelar Al-Amin. Bagindalah sebaik penjamin, dari kecil bergelar Al-Amin. Solatmu pernah arti belatin, di kau sayangi Hasan dan Husin. Harisun Aziz diberi nama, sifat kasihnya tiada umpama. Terasa berat buat baginda, apa menimpa atas umatnya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabb ya Rabb ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allah Allahu Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu tidak terjangkau Nabi Ibrahim, makam baginda Raufun Rahim. Berdoa Nabi Musa Al-Kalim menjadi umat jawami' kalim. Allahu Allah 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 Allahu Allah. Duhai pengubat hati yang luka, dengar namamu bertambah suka. Lindunglah kami dari dimurka, selamat dari siksa neraka. Allahu Allah 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 Allahu Allah
وصحبه صلى الله وسلم عليه. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih banyak diucapkan kepada anda semua, terutama kepada anda semua yang bagi gift. Moga dimurahkan rezeki. Terima kasih banyak-banyak. Saya wakil daripada Ustaz Nizam juga mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang mengikuti live sepanjang daripada awal sehingga habis, yang baru masuk. InsyaAllah. Okey, Ustaz Nizam sangat suka bila anda semua join masuk, lepas tu duk komen-komen, bagi support semua, insyaAllah. Nantikan pada siaran yang seterusnya, nantikan jika tak ada apa-apa, insyaAllah pada malam esok, jika tak ada apa-apa halangan, insyaAllah doakanlah. Okey, Ustaz ada live radio tak lepas ni? Radio tak pasti lagi sebab okey, saya tertinggal satu kabel yang menghubungkan komputer dengan monitor. Saya nak kena pergi cari. Kalau saya tengoklah keadaan macam mana kan. Kalau ada mungkin esok insyaAllah. Okey, doakan. Okey, bertemu kita pada siaran seterusnya. Terima kasih banyak-banyak diucapkan pada anda semua. Sahihkah kabel? InsyaAllah kalau tak malam ni, insyaAllah esok. InsyaAllah doakan. Tadi ada yang kata saya nak tengok Ustaz Nizam. Ustaz Nizam dah habis dah slot dia malam ni. Okey, ni pun saya nak menutup dah. Okey, insyaAllah kita tutup dengan Jalallahu anna sayyidina Muhammadan ma'hu ahlahu. Jalallahu anna sayyidina Muhammadan ma'hu ahluhu. Jalallahu anna sayyidina Muhammadan ma'hu ahluhu. Okey, sekian, moga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teruskan menginfak dan mewakaf untuk pembangunan Dewan Selawat Taman Mahabbah.